Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberi kesempatan makbul doa kita sebelum Ramadan untuk mendapatkan Ramadan, dan doa kita dimakbulkan, dan pada malam ini kita telah masuk pada malam yang kelima. Sekejap je, pejam celik dah malam yang kelima. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita mengambil sedikit masa ruang untuk kita sama-sama rehat sementara berbaki lagi beberapa rakaat solat tarawih kita. Maka alangkah baiknya kita sama-sama berkongsi sedikit daripada maklumat ataupun pengetahuan berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kerana Ramadan bukan sahaja bulan puasa tetapi bulan Quran. Sebagaimana disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Zaki tadi, antara amalan yang perlu dipertingkatkan lagi iaitu membaca Al-Quran. Quran ni kita dah baca, cuma Ramadan ni kita pulun habis-habisan. Ada orang sudah khatam Quran beberapa kali. Bagaimana kita ketahui, ada setengah-setengah daripada hamba Allah ini malamnya 30 juzuk satu malam. Baca semayang tarawih. Ada setengahnya semayang sunat 2 rakaat lepas daripada semayang tarawih, dia semayang sunat pula. Dalam satu rakaat 15 juzuk, rakaat yang kedua 15 juzuk. Sebelum subuh selesai 30 juzuk satu malam. Sebagaimana yang kita diceritakan setiap tahun, antara yang banyak baca Quran ini bila mana tiba Ramadan iaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam kita iaitu Imam Asy-Syafi'i, bila mana masuk saja Ramadan, maka dia membaca Quran sebanyak 60 kali khatam. Satu hari 2 kali khatam, malam sekali, siang sekali. Dan ada setengah mengatakan baca Quran Imam Syafi'i bukan baca sebagaimana kita baca di luar sembahyang, tetapi dibaca Quran itu di dalam sembahyang. Bayangkan berapa banyaknya dibacanya ayat-ayat suci Al-Quran, 30 hari 60 kali khatam. Kita kalau boleh sekali khatam pun wow. Yang ramainya tak khatam-khatam. Tapi maknanya ala kulli hal, insya-Allah kita sama-sama berazam, masih sempat lagi, masa masih banyak lagi, perbanyakkan baca Quran. Jadi pada malam ini insya-Allah kita cuba renung sedikit daripada ibrah, pelajaran daripada Suratul Nisa, surah yang keempat. Surah yang keempat dari susunan Al-Quran, dan surah ini mengandungi 176 ayat. 176 ayat, dan diturunkan surah ini di Madinah. Bermakna surah ini dipanggil Madaniyah, surah selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Maka turunlah antaranya ialah Suratul Nisa, surah khusus namanya wanita, perempuan. Dalam Al-Quran ini tak ada surah laki-laki. Suratul Rijal tak ada. Tapi Suratul Nisa ada. Ini betapa hebat dan perlu pentingnya kita manusia untuk mengambil berat tentang
kenapakah Allah Ta'ala menurunkan surah dan dinamakan surah ini panggil Suratul Nisa, surah yang menceritakan perihal perempuan. Baik, kita ambil berkat, ambil satu ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya iaitu isterinya Hawa, dan yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, dan peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati mengawasi kamu. Sadaqallahul azim. Baik. Apakah intisari yang kita boleh ambil daripada surah ini? Nak banyak kena tengok baca sendirilah, tadabbur sendiri. Masa yang terhad ni kita ambil poin-poin penting. Dan poin-poin ini saya rujuk kepada kitab tafsir yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu kita, iaitu Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman. Jadi kena ada satu naskah, setiap rumah ni kena ada satu kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Baik. Penyusun kitab tafsir ini memberitahu tentang muqaddimah Suratul Nisa. Katanya surah ini diturunkan di Madinah. Dan surah yang turun ke Madinah ni kita maklum bila mana kita belajar ulumut tafsir, iaitu surah-surah yang berkaitan dengan hukum hakam. Adapun surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan ketika mana Nabi belum berhijrah, berkaitan banyaknya dari sudut akidah, keyakinan, kepercayaan. Bila mana manusia kenal Allah, yakin pada Allah, apabila diturunkan satu-satu hukum, maka pada waktu itu umat manusia ni mudah menerima dan memikulnya. Bila mana kita kenal, maka tidak akan menjadi kesukaran untuk kita menerimanya. Yang jadi sukar pada hari ini kerana kita tidak kenal, sebenar-benar kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sudut yakin pun tidak kuat. Yakin dah tapi tak kuat. Sebab itu kita diminta untuk menambahkan iman dan yakin kita, perbanyakkan amal ibadat. Kerana dengan sebab amal ibadat itu iman kita makin bertambah. Dengan sebab melakukan maksiat, iman kita akan makin berkurang, jadi lemah. Mana bukti lemah iman? Apabila kita makin berat untuk melakukan taat. Itu petanda awal bahawa iman kita semakin lemah. Bateri iman kita semakin malap. Bila mana iman kita kuat, amalan yang sebelum daripada ini kita tak mampu buat, maka mudah kita buat. Kenapa? Kerana tenaga kita kuat, energi kita kuat, power kita kuat, maka kita boleh melakukan ibadat walaupun pada keadaan yang biasa kita rasa sukar. Tapi bila mana bateri kita kuat, maka kita boleh buat amal ibadat dengan mudah. Sebab itu bertambah iman kita dengan bertambahnya amal-amal yang soleh. Maka Ramadan sebulan ini ialah pengecas bateri iman yang paling kuat. Sebab itu kalaulah orang tu cas dengan elok daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan, bateri iman dia akan bertahan selama 11 bulan. Kalaulah dia tak cas dengan baik, belum saja habis Ramadan, bateri dia kong. Kong. Habis. Mana bukti iman dia kurang, bateri dia tak kuat, walaupun tiba Ramadan, cah tak masuk. Mudah ya tak? Masuk Ramadan seminggu, 2 minggu, kita tengok berapa ramai jemaah yang boleh istiqamah.
dalam melakukan ibadat-ibadat yang sunat. Fardu insya-Allah yang sunat. Antara sunat yang tidak ada pada bulan lain, sunat tarawih. Kita boleh istiqamah ke tidak? Itu petanda awal tu. Ya, kita jangan rasa selesa bila mana kita rasa lemah, rasa berat untuk kita teruskan amal bakti kita, ibadah kepada Allah. Baik, habis kita berkenaan dengan cerita surah Makkiyah dan Madaniyah. Itu kita boleh faham ya. Surah-surah yang diturunkan di Madinah kebanyakannya mencerita tentang hukum hakam. Surah-surah yang diturunkan ketika Nabi berada di Mekah berkaitan dengan akidah. Baik, berapa banyak? 176. Namanya Suratul Nisa, iaitu cerita perempuan. Sebab apa nama Suratul Nisa? Kaitannya kerana banyak sekali hukum-hukum mengenai kaum perempuan disebutkan di dalamnya. Hukum-hukum berkaitan dengan wanita, perempuan, nak rujuk di mana? Nak rujuk Suratul Nisa. Antaranya ialah hukum hakam berkaitan dengan amal muamalah kita, aurat sebagai contoh. Muslimat ni, perempuan ni, ibu-ibu, ayah-ayah, nenek-nenek, dati-dati yang dirahmati Allah, antara perkara yang penting hukum hakam berkaitan dengan menutup aurat ini disebut dalam Suratul Nisa. Mana tutup aurat ni bukan arah ustaz, bukan arah tu imam, tok guru, bukan. Ia daripada Allah. Kenapa? Untuk menjaga maslahat manusia. Boleh rujuk dalam surah An-Nisa. Tengok sana. Intisari kandungannya dalam Quran ini, surah An-Nisa ini menerangkan hukum berkahwin lebih dari satu. Tengok sana. Dibenarkan laki-laki berkahwin lebih daripada satu. Baik, orang yang macam mana dibenarkan? Tengoklah. Antaranya kita boleh kongsikan, iaitu apabila dia mampu dan dia berat sangkaan mampu berlaku adil di kalangan isterinya, maka dibenarkan baginya untuk menambahkan isteri. Tetapi sekiranya seorang laki-laki dia tidak yakin, dia berat rasa hatinya, sangkaannya kalau dia menambahkan lagi cawangan ataupun isterinya, maka menyebabkan dia tidak mampu berlaku adil, maka memadai dengan seorang isteri. Itu kaedah dia. Bukan maknanya kita boleh suka-suka kahwin, suka ramai, tapi tak peduli. Itu tak boleh, dosa. Di akhirat Nabi beritahu orang umpama ini sengit bahu dia. Nampak berjalan sengit beratur, pokok sengit itu dia dah tu. Hak jenis atas dunia ni ramai isteri, tapi dia tak mampu berlaku adil dengan isteri-isterinya. Lepas tu kalau wanita faham dengan baik, dia tidak ada problem. Cemburu biasa. Yang tak cemburu tu luar biasa. Kada muslimat belakang tak cemburu. Isteri, suami dengar ya orang bercakap, bukan dia keluar. Kita pun dah rasa lain macam. Panas sejuk rasa. Tu maknanya tanda normal. Tapi kalau cemburu yang membetuli tak boleh. Kenapa? Kerana dia akan membawa bencana yang lebih besar. Sebab itu Quran ini sebagai kitab panduan untuk kehidupan manusia. Jadi maknanya kalau nak rujuk bagaimana hukumnya, kaedahnya yang dibenarkan dalam agama bagi seorang lelaki menambahkan isterinya ada disebut melalui Suratul Nisa. Yang kedua, tentang mas kahwin. Mas kahwin ni macam mana? Sedangkan mas kahwin ni bukanlah satu rukun daripada rukun nikah. Tapi mas kahwin ini bila mana kita berkahwin wajib kena bagi. Dan mas kahwin ini ialah menjadi hak mutlak kepada wanita yang dikahwini, iaitu isteri. Bukan hak mak ayah, tidak. Sebab itu tak boleh mana-mana ibu dan ayah mengambil duit mas kahwin tanpa keizinan daripada anaknya. Kerana itu hak mutlaknya. Kenapa diadakan mas kahwin? Mas kahwin ini ialah diumpamakan seperti bayaran kepada suatu barang. Sebab itu dia ada akad, dia ada terima. Panggil akad nikah. Ada ijab, ada qabul. Mana ada beli, ada jual. Jadi perkahwinan juga ialah adanya akad, adanya qabul, ada ijab, ada qabul. Bermakna untuk kita dihalalkan bersama dengan pasangan hidup kita, mesti diakad.
Apakah bayarannya? Sebagai simbolik, bukan harga yang mesti tetap begitu, tidak. Sebagai simbolik saja, iaitu mas kahwin. Sebagaimana kita makan nasi di kedai, kalau tak bayar hukumnya haram, berdosa. Sama juga kalau bersama dengan isteri tanpa akad nikah dan dibayarkan mas kahwin, hukumnya berdosa. Sama-sama berdosa je. Makan dekat kedai tak bayar. Nah, bersama dengan seorang perempuan, kita tak akad nikah ataupun akad nikah tak bayar mas kahwin. Serupa makan nasi tak bayar. Maknanya hukumnya haram. Sebab itu mana-mana perempuan yang berkahwin, tiba-tiba si suami akad hutang. Kemudian selepas berkahwin dia pun buat-buat tak ingat. Ingat sangat tapi buat-buat tak ingat. Pasal apa? Mas kahwinnya bukan RM200. Hari ni kadang-kadang nak suruh wow, tapi membawa masalah bala atas kepala dia. Dia tak apa tuan? Letak satu-satu. 100,000, 100,000 akad mas kahwin. Lepas tu ingatkan tunai hutang. Lepas kahwin dia tak peduli. Sedangkan isteri dia bekok, dia tunggu bila abang aku nak bagi mas kahwin ni. Tiba-tiba sampai masa mati kedua-dua. Suami pun mati, isteri pun mati. Dan dia bawa perkara ini tidak puas hati, cuma tak keluar daripada mulut, nak tuntut dekat suami. Maka bawa di akhirat ia menjadi hutang sampai akhirat. Mana si isteri boleh tuntut di hadapan Allah mas kahwin yang dia tak bagi di atas dunia dahulu. Berat rupanya. Jadi kita mas kahwin juga disebut dalam Suratul Nisa. Sebab tu tak boleh main-main. Kalau minta halal, dia halal, bagus. Kalau tak halal, kena bayar. Kerana itu hak dia. Ketiga, perintah supaya bergaul dengan isteri dengan cara yang baik dan jangan terburu-buru menceraikannya jika timbul perasaan benci terhadapnya. Tengok, panduan daripada agama. Bila mana kita berkahwin, kemudian kita naklah bermuamalah dengan baik. Hari ini kita tengok sebahagian daripada kerana jahil tentang agama, mengikut nafsu. Akhir sekali dia pergi minta anak orang perempuan dengan mak ayah dia baik. Berkahwin je, duduk setahun dua, akhir sekali dia buat isteri dia ni batang pisang. Dia nak tumbuk, dia nak sepak, dia nak terajang. Akhir sekali masuk ICU isteri dia. Kenapa? Bergaul muamalah yang tidak baik. Dia tempeling, dia tampar dan sebagainya. Ini perbuatan tak sepatutnya. Dan laki ni panggil laki dayus. Walaupun nampak hero, tidak. Dia panggil laki bacul, laki dayus, dan laki ini laki yang dimurkai, dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila mana kita berkahwin dengan satu orang, maka adalah bermuamalah dengan muamalah yang baik, yang disuruh oleh agama. Kerana dia orang. Sebagaimana kita suka isteri kita layan kita dengan baik, maka kita juga suka kalau isteri kita ni, dia suka bila mana kita layan dia dengan baik. Tok guru kita, asal kita sebut, dia kata orang perempuan ni kita kena ingat bahawa dia ni sebenarnya ialah kanak-kanak yang besar. Orang perempuan ialah kanak-kanak yang besar. Apa maksud dengan kanak-kanak yang besar? Dia perlu kepada perhatian yang banyak. Perlu pada kasih sayang yang banyak. Perlu kepada berdamping diri yang banyak. Perlu banyak kita mendengar apa keluhan dan luah perasaan hatinya. Kenapa? Kerana sifat dia ni sifat kebudak-budakan, keanak-anakan. Walaupun dia terjadi isteri orang, mak orang, hatta nenek orang sekalipun. Maka naklah bermuamalah dengan baik. Mana perhatian tu kena lebih. Bukan tempat untuk belasah. Bahkan diaibkan dalam media massa. Ini lagi tragis. Sedangkan Nabi SAW beritahu, khairukum li ahli wa ana khairum li ahli. Atau kama Rasulullah. Nabi beritahu, sebaik-baik kamu ialah mereka yang bermuamalah yang baik terhadap keluarganya. Itu anak isteri dia. Dan orang yang paling baik bermuamalah dengan anak isteri ini, kata Nabi, ialah aku. Aku ialah orang yang terbaik bermuamalah dengan anak dan isteri aku. Sebab tu kalau kita nak tengok orang ni baik tak baik, sebenarnya bukan pada kawannya, pada pasangan hidupnya. Kalau kita pergi dekat rapat dengan satu orang, kalau seorang si suami kata saya puas hati dapat isteri macam ni,
Segala-galanya tak ada masalah. Sikit tergigit itu biasalah. Maka benarlah seorang perempuan itu seorang muslimah yang baik. Begitu juga kalau orang itu mendampingi seorang perempuan, lalu dia menceritakan pada kawan-kawan dia bahawa alhamdulillah saya berpuas hati Tuhan kirimkan suami begini-begini sifatnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Bermakna suami juga suami yang terbaik. Maknanya kalau nak kenal ialah pasangan kita. Maka Nabi menganjurkan, Al-Quran menyarankan supaya kita bergaul dengan muamalah yang baik. Berapa tuan? 3. Yang keempat, apabila timbul dalam suasana keluarga pergolakan, maka pada waktu itu disuruh kepada kita, iaitu apa dia tuan? Disuruh supaya melantik satu orang wakil daripada pihak laki, pihak isteri. Apa tujuan? Untuk pergi berbincang. Sekiranya di sana ada jalan untuk kita satukan, maka itulah yang sepatutnya kita usahakan. Bukan di sana tu kita kira bincang, tak boleh dah, kita kira pisah ni. Jangan. Kerja kita nak menyatukan. Tak boleh sungguh dah. Pada waktu itu diizinkan. Mana berpisah itu dengan cara yang baik. Setelah kita usaha tak boleh dah. Bukan jadi batu api. Hari ni ramai jadi batu api, tukang laga. Kawan tu baru suang-suang panah dia. Dia pergi pula hantuk-hantuk, akhir sekali keluar api. Dia buat macam latu-latu pula, kelepuk-kelepuk keluar api. Jadi latu-latu. Jadi maknanya agama ajar kepada kita bila mana berlaku pergolakan, bincang bagi elok, ya. Sebab biasalah kita ni dia ada isu-isu tertentu tu, dia jadi begitu. Jadi mana agama mengajar kita bagaimana nak handle tu dengan baik. Ambil dengan baik, hantar dengan baik. Yang kelima, larangan mengambil balik harta benda yang diberikan kepada isteri setelah ia diceraikan. Apabila seorang suami memberikan sesuatu hadiah pemberian kepada isteri, maka tidak boleh ambil balik. Dalam istilah orang Melayu, kalau ambil balik buruk siku. Kalau ambil balik buruk siku, sungguh kau tak buruk siku. Istilahnya tak elok, tak cantik. Kenapa? Kita telah beri pada satu orang, maka hendaklah dia kekalkan begitu, tak boleh ambil balik apa yang kita beri kepada pasangan kita waktu seseorang itu bersama. Bila mana pisah, itulah yang selayaknya kekalkan, jangan ambil balik. Ini tidak, setengah tu halau sehelai sepinggang. Ini tak patut. Kenapa? Kerana tak ikut agama. Sebab itu agama ni ikut setengah daripada setengah ketika perlu. Tak boleh. Agama kita kena ambil keseluruhan. Sedikit sebanyak kelemahan kita tu, tu kita pakat-pakat baiki. Baik, yang terakhir pada malam ini tuan, kalau kira banyak lagi, tapi ini kita boleh kongsi dalam kesempatan masa yang sedikit melalui Suratul Nisa ini, iaitu kaum perempuan juga seperti kaum laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Ya. Sebabnya kaum lelaki menjadi pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Sifat isteri yang soleh, cara melayani isteri yang nusus menderhaka, lantikkan orang tengah semasa berlaku perselisihan antara suami isteri untuk didamaikan. Jadi maknanya dalam surah ini menceritakan bahawa seorang laki-laki sebenarnya menjadi pengawal kepada keluarganya. Laki-laki itu dilebihnya bukan kerana gagahnya, tidak, tapi dilebihnya kerana kekuatan dan juga amanah yang Allah beri kepadanya untuk menjaga keluarganya, menjaga isterinya. Adapun lain-lain amal, lelaki dan perempuan sama. Laki buat amal, dia dapat dekat dia. Orang perempuan buat amal, sama juga dapat dekat dia. Dan bagaimana bila mana berlaku nusus untuk kita hadapinya. Maka di sana ada penjelasan, pendetilan melalui tafsir-tafsir Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang banyak. Antaranya pada peringkat awal, nasihat. Tak dengar nasihat, pisahkan tempat tidur. Tertinggal isteri dalam bilik, biar dia tidur. Kalau isteri itu isteri yang salihah, isteri yang berakal, dia akan berfikir, kenapa suami aku tak mahu tidur dengan aku? Pada waktu itu mungkin dia akan muhasabah, mungkin aku ada silap,
maka aku kena minta maaf dengan suami aku. Dia akan jadi baik. Kalau tak dengar juga, akhir sekali dibenarkan pada syarat untuk dia memukul isterinya sekadar memberi adab, mengajar adab supaya isterinya kembali beradab dan juga bersopan dengan suami. Yang tu bijaksana suami lah. Bukan suruh pukul, ambil tali pinggang, dia pukul separuh mati isteri dia. Tu hukumnya haram. Dan orang ni berdosa besar di akhirat. Ya, tengok masuk dalam akhbar. Baca surat-surat khabar tertentu. Dia dera isteri dia tu, dan isteri ni pula tak boleh buat apa dah. Hilang pun, berfikir pun dah jadi tak waras. Sebenarnya ada hak bagi isteri bila mana berlaku penderaan dalam rumah tangga, maka dibenarkan kepadanya membuat aduan kepada pihak yang berwajib, iaitu majlis agama. Sekiranya apa yang diadukan itu benar, setelah ada soal siasat benar, maka memadai dengan membayar RM10 dalam konteks Selangor. Maka pada waktu itu qadi boleh memfasahkan perkahwinannya kerana dia telah menanggal ikrar ataupun taklid yang dibaca setelah selesai akad nikah. Mana ada hak dia. Jangan sampai kena terajang habis-habisan, barulah dia pun masuk hospital, orang lain pula sibuk. Tak, dia ada hak pergi pejabat agama mengadu tentang peliknya, misterinya, tingkah laku si suami terhadap dirinya. Mana ada hak. Ya, boleh fasah, boleh tebus talak dan sebagainya. Maka ini penyelesaian solusi dalam agama berkenaan dengan keluarga. Adapun baki lagi, insya-Allah panjang umur kita akan bertemu dalam pertemuan lain. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberi manfaat kepada kita melalui sedikit intisari daripada isi kandungan Suratul Nisa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.